Lah, rupanya terputus tadi ya. Yang tadi terputus. Tadi terputus sudah hilang rekod. Rekod sudah hilang. Jarang-jarang berlaku rekod hilang So, saya sebut tadi pasal pertengkaran yang berlaku tahun 1990. 93 So ada orang mungkin di Malaysia pun masih ada non-Muslim, kita tak heran lah. Tapi kalau orang Islam bercakap bahawa mati itu adalah bila jantung berhenti berdenyut, maka tafsiran itu jauh menyalahi dari segi agama. Bahkan ahli sains pun seharusnya boleh berfikir bahawa kita dapat bergerak, dapat bernafas, dapat bercakap, semuanya ada unsur lain di situ. Ada unsur lain di situ. Itu yang masalahnya. Tak apalah yang tadi dah terpadam ke macam mana, tak tahulah, automatik. Ataupun dia rakam. Tak apa. Itu isunya. So, memang kena kembali kepada Islam, satu hal. Dan yang keduanya, Dr. Haniman bercakap itu sebagai orang yang percaya bahawa ada wujud alam lain selain daripada alam fizikal. Sebab itu, dia menyatakan dalam konsep vital force. Cuma konsep vital force itu tidak begitu jelas. Dia hubungkan dengan dynamism. Dalam satu ayat disebut begitu. Dan orang Barat cuba memberi tafsiran yang berbeza. Sebab dia hendak elak daripada bercakap mengenai roh atau soul. Dia nak elak. So ini saya petik. Ini daripada Dr. Burhanuddin. Okay, Dr. Burhanuddin menyimpulkan, dia petik ayat Al-Quran, pengetahuan tentang roh, ayat Al-Isra, ayat 85, dan mereka bertanya kepada engkau perihal roh. Katakan sahaja urusan roh itu urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sahaja. So, beliau menyimpulkan ternyata dua perkara daripada pertunjukan ayat yang pendek ini. Satu, roh dan jiwa itu urusan Tuhan. Dua, ilmu roh sedikit sahaja dikurniakan kepada makhluknya dan sedikit pula makhluknya yang tahu. Jika dapat, mesti disimpan betul-betul dalam peti dan rumah yang selamat. Yang demikian ahli yang mendapat kurnia ilmu roh, itulah yang mendapat memelihara hidup yang sihat dan nilai, dan merekalah yang sihat dan bernilai, dan merekalah yang nampak atau mengetahui rahsia ramuan atma jiwa itu. Okey, artikel bagaimana menjaga kesihatan dan mengekalkan muda, itu salah satu artikel Dr. Burhanuddin. Okey, masa itu saya ada ambil artikel tersebut. So, ini Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Mahaguru Homeopati Malaysia. So, jelas ya. So, pengetahuan mengenai vital force ini bukan sahaja di kalangan ahli homeopati, tapi juga hakikatnya ada di dalam konsep perubatan lain. Cuma nama sahaja mungkin berbeza. Okey. So, itu petikan yang boleh saya ambil. Memang dia akan rujuk juga kepada Al-Quran dalam konteks supaya kita tidak tersasar daripada agama. Itu pemikiran Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Tetapi beliau beliau memberi satu kefahaman kepada anak muridnya yang 12 orang yang belajar direct secara langsung dengan Dr. Burhanuddin itu, supaya faham bahawa sebagaimana orang Islam percaya dengan roh itu harus sekali dengan badan untuk kita menjalani kehidupan. Tetapi apabila telah berpisah antara roh dan jasad itu, maka berlakulah apa yang kita sebut kematian.
yang terputus bekalan darah, yang menyebabkan tidak sedar dan meninggal, yang menyebabkan jantung berhenti berdenyut, itu hanyalah asbab. Hanyalah asbab. Dia bukan menjadi faktor. Kita boleh sebutlah secara fizikal sebagai itulah mati, kita kata. Tapi hakikatnya jauh daripada itu. Hakikatnya kita sudah tidak mempunyai ruh pada waktu itu. Sekiranya tidak ada ruh, bagaimanakah vital force boleh berfungsi? Bagaimanakah antibody kita boleh bekerja untuk melawan penyakit? Dia mesti ada tunjang, ada tempat duduk dia untuk pastikan kita itu hidup dahulu. Barulah kita boleh tentukan sama ada vital force itu kuat ataupun lemah. Yang kuat dapat menahan apa saja serangan, virus ke, kuman ke, apa punya binatang sekalipun, dia masuk, ditahan oleh vital force. Vital force ini ada juga keterangan daripada anak ataupun anak murid Dr. Burhanuddin yang menyatakan vital force ini perantaraan antara ruh dengan fizikal jasad kita. Maknanya dia dekat di situ. Dia ada hubungan, ada connection. Tetapi yang jelas, seperti Dr. Hahnemann ada sebut, tanpa vital force itu, maka the body dies. Maknanya tubuh badan kita sudah mati. Dr. Hahnemann ada sebut situ, sepertilah yang di dalam Al-Quran pun, satu ayat yang lain disebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh ke dalam badan manusia apabila ia ingin menghidupkan manusia. Ia ada kaitan dengan kenyataan Dr. Hahnemann bahawa tanpa vital force, tubuh akan mati. Maknanya mesti ada vital force untuk hidup. Kefahaman kita boleh sebut vital force itu lebih kurang ruh lah maknanya. Maknanya tanpa ruh, badan mati. Bila ada ruh, badan hidup. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ke dalam badan manusia itu ruh, maka kita hidup. Benda itu ialah sekarang ni semua kewujudan kita menerusi kelahiran, bukan ditiup semasa kejadian Adam pertama kali dijadikan. Tapi apabila bayi mula-mula bernyawa itu, dia sudah tentu diberikan ruh. Ini ada di dalam kefahaman. Dan inilah kita kata dalam konteks ini, kenyataan Dr. Hahnemann itu adalah bertepatan dengan ilmu agama juga. Ini yang kita bercakap semalam ni. Kita cakap pengetahuan mengenai ruh, tafsiran vital force yang kita sebut semalam. Ini vital force yang kita sebut. Okey, itu yang disebut oleh Dr. Burhanuddin yang warna biru tu. Sumber hidup dan sihat dari ruh, iaitu tenaga dari dalam diri itu. Ahli-ahli perubatan mengenal dan menamakannya tenaga hayat. Itu yang disebut oleh Dr. Burhanuddin tu. Ahli-ahli perubatan homeopati mendasarkan kesembuhan itu timbul dari dalam, iaitu tenaga hayat. Kita nak pulih seseorang, dia mesti tenaga hayat dia kuat. Baru kalau dia tidak sedar, dia boleh sedar. Tenaga hayat mesti kuat, bukan dari luar, dan kerana kesembuhan itu datang dari dalam, bukan dari luar, maka penyakit pun datang atau berpunca dari dalam menjadikan orang itu mengidap sakit. Dan sakit atau penyakit yang ada di luar itu sama ada berkumat atau tidak adalah penjelmaan kerja yang rosak, yang tidak sihat dari dalam dan dari punca tidak betulnya kuasa hayat. Okey, nanti orang kata apa pula? Ni kan virus ini dari luar datang, membawa COVID-19 punya virus. Lalu orang tu satu sakit. Kenapa orang tu sakit? Sebab dia sudah serang orang yang empunya diri itu. Bila dia serang, yang kalah tu apa? Vital force. Ruh dia sudah lemah, vital force dia sudah lemah. Maka virus itu boleh masuk dan duduk dalam badan dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam badan. Dan bila dia tidak seimbang,
maka dia mula mengeluarkan simptom seperti sesama, bersin, seperti muka badannya jadi pucat, pandangannya kabur dan pelbagai lah. Simptom-simptom banyak. Simptom-simptom itu menunjukkan vital force sudah tidak mampu mempertahankan diri tuannya. Lalu tuannya jatuh sakit. Itu punca dari sudut pandangan homeopati. Betul lah sebab virus datang. Tetapi kalau orang vital force dia kuat, roh yang memegang dia tidak membawa kepada kematian, maka virus yang nak masuk itu boleh dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Ubat kah? Vaksin kah yang mengalahkan? Tak ada. Yang mengalahkan adalah vital force dia. Okey. Cuma ini kita relate lah. Sebab hari ni kita bicara, kita bawa apa yang Dr. Burhanuddin sebut. Okey, ayah Dr. Burhanuddin, pengamal tarikat Naqsyabandiyah. Okey, pastinya. InsyaAllah lah. Okey, so itu Dr. Burhanuddin itu, dia ada petik juga. Organan juga ada menyatakan. Okey, Dr. Burhanuddin, vital force yang dimaksudkan oleh Dr. Burhanuddin ini, saya hurai balik apa yang dimaksud beliau. Mungkin kelihatan luas maknanya, tetapi jika diperhatikan pada para 10. Ini disebut dalam Organon of Medicine, karya Dr. Samuel Hahnemann. Okey, para 10 ada kata, tanpa vital force, organisma material tidak berupaya untuk dapat merasa. Seperti juga tak ada ruh dalam badan, bagaimana kita boleh merasa? Bertindak dan mempertahankan dirinya. Mestilah ruh itu ada dahulu. Tanpa vital force, tubuh akan mati. Itu kenyataan yang jelas daripada Dr. Samuel Hahnemann. Maknanya, asas bagi ilmu perubatan dalam ilmu perubatan homeopati ini adalah jelas. Ada unsur lain selain unsur material yang selalu disebutkan oleh para doktor, ilmuwan yang tak percaya kepada sesuatu yang gaib. Okey, ilmuwan ini western medicine lah. Western medicine memanglah selalu dia tidak ingin hubungkan satu pun antara yang material dengan immaterial. Tetapi mereka yang ingin belajar homeopati, dia mesti kena faham ini. Kena faham konsep ini. Jika tidak, orang tak boleh memberi alasan. Kenapa 10 orang, 20 orang pergi berkunjung ke sarang pelacuran. Pelacur di situ, dia melanggan pelacur yang ada virus HIV. Mungkin ada COVID pun. Tetapi, bila balik masing-masing, dia melanggan pelacur yang sama. Tapi bila balik, ada 2 orang saja yang kena. AIDS. Kena AIDS lah katakan. Ataupun kena virus. Yang lain tak kena. Cuba beri alasan saintifik. Kenapa yang tak kena tu? Apa hal? Kalau dari segi hubungan fizikalnya, semua melalui proses yang sama. Tetapi, ada yang kena, ada yang tak kena. Inilah alasan yang kukuh. Ini adalah alasan yang kukuh. Kenapa mereka ada yang kena, ada yang tak kena? Adakah ia tak sengaja? Tak ada. Dia ada hubungan dengan apa yang disebut vital force di dalam badan kita. Ada hubungan juga dengan antibody. Sebab bila ada roh, bila ada kekuatan, pemakanan cukup, apa semua cukup, dan badan dia kuat untuk melawan apa sahaja serangan daripada luar. Serangan yang lain tu daripada luar lah. Pembawa AIDS ke, pembawa virus ke, pembawa kuman ke. Maknanya dia berlawan di situ, sama ada vital force ini menang atau kalah. Vital force menang, out lah. Maknanya orang tu akan segar, sihat, tak sakit. Tapi vital force kalah, maka timbullah pelbagai simptom di situ. Persoalan hospital, orang western medicine nak kata kita ni pesakit HIV. Ini pesakit
COVID-19. Itu persoalan dia. Itu persoalan dia. Kalau ada juga orang mendapat banyak simptom COVID-19, tapi bila dia cek dia punya kahak, cek punya dia punya liur ke atau dalam lagi lah dalam situ, tapi tak jumpa apa-apa pun, tapi simptom COVID ada dengan dia. Ada kes-kes bila dia cek, oh awak ada COVID-19, patutlah ada simptom-simptom ini. Okey, itu kedudukannya. Ada juga yang dia cek tak ada simptom langsung, tapi disahkan COVID-19. Macam mana? Apakah keterangan yang boleh memuaskan hati? Okey, bagi kita yang percaya mengenai alam yang lain, kehidupan imaterial selain yang material ini, kita boleh, insya-Allah kita boleh memahami keadaan itu. Dan saya selalu sarankan kalau kita boleh buka buku Dr. Ken, satu topik dia Materialism in Medicine, menunjukkan betapa kuatnya followers Dr. Hahnemann, iaitu yang bernama Dr. James Tyler Kent ini, percaya berkaitan dengan sesuatu yang immaterial atau alam ruh selain daripada apa yang material. Okey ya sahabat. Okey, saya ingat cukup setakat itu. Kita bicara dah terlebih dah masa pun, sepatutnya setengah jam saja. Kita jumpa lagi esok. Esok kita nak bicara sesuatu yang lain juga, masih berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Burhanuddin. Okay? Apa yang dikatakan oleh Dr. Burhanuddin itu boleh dianggap tepat dan bahasanya pun cantik. Tapi ada kalanya bahasa dia kita rasa keliru sikit sebab bahasa lama ditulis dalam tulisan Jawi dan setengahnya mungkin kurang bila ditransliterasikannya ada lari sedikit. So itu saja daripada saya untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita berjumpa esok hari, hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.